Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah tinggi adalah sesuatu yang sangat-sangat mengelirukan kerana kita ada satu bacaan tekanan darah dengan dua nilai. Jadi nilai manakah yang perlu diperhatikan untuk mengesahkan bahawa seseorang itu ada darah tinggi? Setelah sekian lama dirawat dengan ubat darah tinggi, pesakit boleh menghadapi keadaan yang dipanggil tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi. Tanda-tanda ini begitu mengelirukan kerana tanda ini juga akan dikongsi oleh penyakit-penyakit lain. Jadi bila doktor merawat untuk tanda tersebut, pesakit jadi makin sakit. Keadaan ini begitu mengelirukan kerana mengapakah ubat yang betul diberikan untuk tanda penyakit yang betul menyebabkan pesakit makin sakit. Jadi untuk memahami semua keadaan tersebut, mari kita perhatikan satu persatu nilai-nilai diastolik. Jadi bacaan tekanan darah dibaca di dalam dua nilai, iaitu nilai sistolik dan nilai diastolik. Nilai sistolik menunjukkan nilai kekuatan jantung, sementara nilai diastolik menunjukkan nilai untuk bukaan saluran darah. Nilai yang normal untuk sistolik adalah 100 hingga 140. Dia boleh pergi hingga 160 dengan peningkatan usia. Jadi, bila seseorang yang sudah meningkat usia dengan bukaan saluran darah yang masih lagi normal, maka jantung perlukan kekuatan yang lebih besar untuk mengekalkan darah ke otak. Itu yang menyebabkan berlakunya peningkatan daripada 140 kepada 160 nilai sistolik. Nilai diastolik pula adalah nilai 60 hingga 90 diiring, dan nilai ini boleh naik pada 100 dengan peningkatan usia. Kita makan segala jenis benda berlemak dan lemak ini akan melekat pada kita punya saluran darah dan itu menyebabkan penyempitan kepada bukaan saluran darah. Ini yang menyebabkan nilai diastolik semakin bertambah daripada 90 ke 100. Keadaan ini selesa sebenarnya kerana dengan bukaan saluran darah yang sedikit sempit, maka jantung tidak memerlukan kekuatan yang sangat besar untuk mengekalkan darah ke otak. Jadi bila kita merawat pesakit-pesakit darah tinggi yang sudah berusia, sebenarnya kita tak perlu terlalu melonggarkan sangat bukaan saluran darah. Benarkan saluran darah yang sedikit sempit kerana ini sesuai untuk jantung mereka yang telah berusia. Jadi untuk mengetahui sama ada seseorang itu ada darah tinggi ataupun tidak, sentiasa perhatikan nilai diastolik. Nilai darah tinggi adalah 110 hingga 140 dan kita juga ada nilai borderline hypertension dengan nilai 90 hingga 100. Jadi kekeliruan yang berlaku di sini adalah nilai 90 hingga 100 nilai diastolik juga dikongsi oleh seseorang yang sihat. Jadi perhatikan keadaannya bila mencuba untuk bila yang kita perlu untuk merawat nilai ini untuk melabelkan pesakit ini dengan sebagai seorang pesakit darah tinggi. Nilai stroke adalah nilai 140, sementara nilai selepas stroke adalah diastolik 120. Jadi, bila bukaan saluran darah sangat sempit dengan diastolik 140, kelajuan air sangat tinggi dan itu boleh menyebabkan perpecahan kepada bukaan saluran darah. Jadi, bukaan saluran darah akan berkurangan kepada 120 dan kelajuan darah juga akan semakin berkurangan. Jadi, bila pesakit stroke datang ke hospital, doktor akan melihat nilai diastolik 120. Jadi, kebanyakan doktor mengandaikan bahawa nilai stroke adalah diastolik 120, sedangkan nilai stroke sebenarnya adalah diastolik 140. Jadi bila doktor merawat dengan ubat yang terlalu banyak untuk menjauhi nilai diastolik 120,
itu yang menyebabkan pesakit boleh mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi. Jadi dengan fakta yang saya berikan ini, doktor tidak lagi perlu risau dengan nilai diastolik 120. Mereka hanya perlu merawat untuk menjauhi nilai diastolik 140. Nilai selepas rawatan, nilai yang cantik untuk diastolik adalah nilai 80 hingga 100, dan nilai ini tidak boleh turun daripada kurang daripada 80, kerana bila nilai ini semakin turun, bukaan saluran darah semakin longgar, maka jantung perlukan kekuatan yang lebih besar untuk mengekalkan darah ke otak, yang itu yang menyebabkan nilai sistolik menjadi semakin tinggi. Masalah dia, bila doktor melihat nilai sistolik tanpa memerhatikan nilai diastolik yang semakin rendah, kurang daripada 80, mereka menambah lebih banyak ubat darah tinggi untuk menormalkan nilai sistolik. Jadi keadaan ini menyebabkan bukaan saluran darah menjadi semakin longgar. Jadi kalau doktor berhadapan dengan pesakit dengan nilai sistolik yang semakin tinggi, maka sentiasa perhatikan nilai diastolik. Jika nilai diastolik 80 hingga 100 ataupun nilai diastolik kurang daripada 70, maka rawatan perlu diubah, bukan untuk menambah ubat darah tinggi, tapi untuk mengurangkan ubat darah tinggi. Satu lagi keadaannya adalah berapa penurunan nilai yang selesa untuk pesakit darah tinggi. Ada pesakit-pesakit dengan bacaan tekanan darah diastolik yang sangat tinggi, jadi penurunan nilai antara 10 hingga 20 itu cantik, nilai 30, penurunan nilai 30 masih lagi dibenarkan. Penurunan lebih daripada 30 boleh menyebabkan pesakit mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi. Jadi sebenarnya ya, bila kita berhadapan dengan pesakit dengan diastolik yang tinggi, jangan tergesa-gesa untuk menurunkan tekanan darah, kerana pesakit ini selesa dengan bacaan tekanan darah yang tinggi kerana badan dia telah membuat adaptasi dengan keadaan tersebut. Penurunan secara drastik boleh menyebabkan pesakit pengsan atau mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah. Jadi, benarkan penurunan bacaan tekanan darah secara berperingkat-peringkat, dan ini akan menyebabkan pesakit menjadi lebih selesa. Dengan pengetahuan yang saya kongsikan ini, diharap para doktor akan lebih yakin bila mereka berhadapan dengan pesakit-pesakit darah tinggi mereka. Mereka akan lebih yakin untuk memulakan dengan satu jenis ubat sahaja. Mereka akan lebih yakin untuk memberhentikan ubat dan menukar dengan ubat baru tanpa mereka takut pesakit akan berisiko untuk mendapat stroke. Jadi bila kita telah merawat dengan baik, pesakit menjadi semakin sihat, maka apa-apa takdir yang terjadi kepada mereka selepas itu adalah takdir mereka. Itulah takdir Allah untuk mereka. Jadi kita hanya perlu yakin dan kita telah melakukan yang terbaik untuk pesakit-pesakit kita. Selamat merawat.